Okey, baik. Okey, kita mulakan insya-Allah. Okey, baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma ij'al Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan dan puan-puan semua sihat ke? Alhamdulillah. Ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah khair insya-Allah. Mudah-mudahan saya mendoakan tambah-tambah saya sangat menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke Tadabbur Center pada malam ini. Tambah-tambah diuji di luar sana hujan. Saya daripada petang tadi dekat sini, jadi sampai nak kata hujan kat luar tu pun tak perasan. Nak kata dahsyat sangat kedapnya tu, sampai hujan dekat luar pun tak tahu. Saya ucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan keampunan besar-besaran kepada tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini insya-Allah. Seterusnya Allah memberikan keberkatan dunia dan akhirat kepada kita semua dan juga mempermudahkan jalan kita semua ke syurga Allah yang paling tinggi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua dah makan ke belum? Dah. Kan jadi isu yang jadi Tadabbur Center buat 8 sampai 9.30. 9.30 baru nak bagi makan kan. Night dinner ni okey ya Cik Yusof? Boleh ya? boleh. Kadang dia apa subjektif kan kata. Dia subjektif kan. Subject to change. Baik tuan-tuan sekalian, kita akan sambung siri yang kedua, perumpamaan dalam Quran. Seperti mana kita bincang baru-baru ni tuan-tuan sekalian, saya dah ada buat kesimpulan sikit tentang siri yang pertama sebab saya percaya ada yang hadir ada yang tidak. Jadi saya nak membantu orang-orang yang tak sempat hadir pada siri yang pertama, dia nak dapatkan a very big picture kepada topik yang kita akan bincangkan. Tambah-tambah di kuliah berkitab, kita akan keep on going, dia tak akan berhenti, dia akan terus. Dan penerusan ini insya-Allah saya akan buat sedikit recap lah. Apa yang kita bincang bulan lepas, apa yang kita bincang bulan lepas. At least kita tidak terlepas apa benda dia punya track perbincangan tu. Baik, sebelum kita pergi kepada perumpamaan ni maksud dia apa, apakah hikmah dia, apakah tadabbur dia, kita akan bincang juga lepas ni insya-Allah. Tapi ada benda yang kita kena clearkan terlebih dahulu. Sebab antara big issue bila kita berbincang tentang mathal ataupun tamthil ini ataupun perumpamaan ini, the big issue is adalah the big issue is the big issue is orang sekarang mempertikaikan apa beza di antara perumpamaan dengan hikmah. Bila mana diberikan perumpamaan dengan hikmah, apa bezanya? Sebab bila mana kita diminta untuk bicara tentang dakwah, bila kita nak berdakwah, Allah perintahkan kepada kita ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Kita kena berdakwah untuk ajak orang berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah dengan hikmah. Lalu tidakkah perumpamaan ini termasuk di dalam hikmah itu? Jadi orang sedang ataupun ada satu argument ataupun satu perbincangan untuk mengatakan ada beza ataupun tidak, ataupun sama je dua benda ni. Baik, sebelum kita pergi kepada argument itu, sebelum kita nak bincang apa jawapan yang saya buat daripada slide selepas ini, apa beza dia di antara perumpamaan dengan hikmah itu, kita akan jawab selepas ini. Terlebih dahulu jom kita buat kesimpulan terlebih dahulu apa yang kita bincang pada bulan lepas punya kelas. Kesimpulan yang saya boleh buat di bawah 3 poin yang saya bentangkan dekat depan ni tuan-tuan sekalian adalah, yang pertama, kita dah tahu
definisi yang paling umum bila sebut perumpamaan dalam Quran. Ini adalah definisi-definisi dia. So bila mana kita bincang bulan lepas, dia ada 3 kategori yang kita bincangkan. Betul tak? Ingat lagi tak? Siapa yang muka-muka hadir ni? Nampak sikit muka-muka hadir tu. Tapi bila kita bincang je perumpamaan, ada 3 definisi, ada 3 side of definition. Dan kita nak bincang hari ini adalah perumpamaan dalam Al-Quran. Dia ada saja bila sebut perumpamaan, dia ada di sisi linguistik punya version, apa pendapat-pendapat daripada orang-orang linguis, orang-orang bahasa, dan apa pula pendapat daripada ulama tafsir. Maka kita dah bincang benda ni pada bulan lepas. Lalu saya buat kesimpulan tuan-tuan sekalian untuk perbincangan perumpamaan dalam Quran ini. Okey, selamat datang. Salam. Okey. Perumpamaan dalam Quran first kali tuan-tuan sekalian definisinya adalah perumpamaan itu bermaksud pengajaran. Bila disebut saja perumpamaan, dia bermaksud pengajaran. So Allah ingin memberikan pengajaran sebab Al-Quran huwa kalamullah. Dia adalah kalam daripada Allah Azza wa Jalla. Maka bila sebut saja perumpamaan dalam Al-Quran, first kali definisinya adalah pengajaran. So Allah nak memberi pengajaran. Yang kedua adalah Allah ingin memberikan hujah dengan ayat Quran yang Allah berikan dalam bentuk perumpamaan itu. Maka definisi nombor 2 adalah hujah. Definisi nombor 3, tuan-tuan sekalian, adalah hidayah. Definisi nombor 3, tuan-tuan sekalian, adalah hidayah. Selepas Allah berikan pengajaran, ada pula definisi kedua iaitu hujah. Yang ketiga kita sebut sebagai hidayah. Sebab tidak lari daripada tujuan asal Allah turunkan Al-Quran. Tak kiralah satu huruf ke, ataupun kalimah ke, ataupun ayat ke, ataupun surah ke, ataupun satu Quran sekalipun, kesemua ini dia nak tuju kepada satu benda, iaitulah hidayah. Hidayah ni apa tuan-tuan sekalian? Petunjuk lah kan, definisi paling simple. Tapi kan tuan-tuan sekalian, saya duk kaji perkataan hidayah. Tambah-tambah saya tengah sedang menjayakan satu penulisan. Dan dalam penulisan saya tengah buat tu ada banyak, satu surah tu ada banyak perkataan hidayah diulang-ulang. Bila saya tengok balik penggunaan hidayah dekat dalam Quran ini, dia ada different version of understanding. Ada kefahaman yang berbeza-beza. Tapi definisi umum yang kita boleh buat hanya tuan-tuan sekalian adalah hidayah itu maksudnya petunjuk. Tapi ada sahaja hidayah dalam Quran dia merujuk kepada hadiah ataupun pemberian. Hadiah, hidayah, hudan datang daripada perkataan yang sama. Sebab ada dalam ayat surah Yasin kita bincang, bila mana 3 orang rasul ini ditolak mentah-mentah, fakadzabuhuma, ditolak mentah-mentah oleh ashabal qaryah, maka dia kata kenapa kau nak tentang aku? Bahkan bila lelaki hujung kota ni datang, dia kata qala ya qaumi tabi'ul mursalin, tolong follow 3 orang rasul ini. Lepas tu ayat sambungan dia apa? Apa ayat sambungan? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Sambung. Yes, ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadun. So dalam ayat ini lelaki hujung kota ni gambarkan macam ni, kenapa ya kau nak tolak sangat rasul yang 3 orang ni? Sedangkan rasul 3 orang ni, satu, dia tak ambil sebarang upah. Dia tak ada ambil sebarang upah langsung. La yas'alukum ajran. Dia tak ambil langsung sebarang upah daripada apa benda yang dia buat ni. Kerja dakwah yang dia buat for free. Tak ada dia kata, okey lepas aku ceramah sejam setengah, nah payment. Mana? Tak ada. Tapi dia berbeza kalau diberikan. Diberikan is no issue. Isu sekarang ni adalah dia meminta. So dalam ayat ni, lelaki ujung kata tak logik kau tolak dia ni, sebab dia tak minta sebarang upah. Kau bolehlah argue dia kalau dia minta payment, kau bolehlah argue. Tapi sekarang ni dia tak minta sebarang upah. Satu, dahlah tak minta sebarang upah, dia pula bagi hadiah dekat kamu. Faham? Dahlah tak ambil upah, tiba-tiba dia pula bagi hadiah kat kamu. Hadiah tu pula berupa apa? Keselamatan kamu di akhirat nanti. Boleh brain tak benda ni? Boleh fikir tak tuan-tuan sekalian? Maknanya dia tak ada agenda tersembunyi. Tak ada agenda tersembunyi. You are given present. Walaupun kamu tidak membayar dia, tetapi dia adalah orang yang willingly, ikhlas kerana Allah, datang kepada kamu, want to give present to you. Nak bagi hadiah dekat kamu. Can you brain that? Boleh tak fikir benda tu? Sebab tu, satu lagi lah hikmah cerita lelaki ujung kota ni. Dia belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang stop blaming others, antaranya. So hari ni bila kita kena pendakwah kan,
Pendakwa ni banyak dia serang, dia bersifat ofensif. Tak ofensif, attack. Tetapi dia terlupa tentang bila dia berdakwah ni, dia sedang bicara tentang diri dia sendiri terlebih dahulu. Sebab tu bila mana ayat laki hujung kota ni, kalau kita perasan, dia tak kata patutkah kamu ingkar, patutkah kamu syirik, patutkah kamu, dia tak guna macam tu. Tapi dia buat satu ayat yang vice besar, tapi dia nak sampaikan benda tu sebenarnya. Dia punya bahasa makna dia adalah jangan kau syirik, kau patut ikut. Tapi dia tukar bahasa kepada I statement, iaitu dia kata, patutkah aku syirik pada Allah? Patutkah aku tolak 3 orang Rasul ini? Jadi macam dia nak sampaikan benda tu pada orang kat depan, tapi dia guna I dulu. Sebab perubahan dalam ayat ni Allah ajar, perubahan bukan bermula dengan perubahan orang tu. Perubahan yang terbaik bermula daripada siapa? Diri kita sendiri. Perubahan yang terbaik dia bermula daripada diri kita sendiri. Ya. Ustaz, orang tu memang orang yang terkenal dalam kehidupan masyarakat dia, Ustaz? Tak terkenal. Dia bukan orang yang terkenal. Jadi sebab itu Allah menggambarkan dia pun datang daripada ceruk kota. Ceruk kota ni bukan orang-orang yang kenamaan akan duduk di situ. Ceruk kota tu satu hint lah, yang membuktikan dia bukan someone pun. Ada orang yang bila dia nak berdakwah ni, dia nak position terlebih dahulu. Dan ada position, barulah dia nak mahu memerintah, mahu dia nak melakukan sesuatu. Dalam bahasa sekarang kita namakan serangan pemikiran ini serangan post-Islamism. Pernah dengar tak benda ni? Dia satu ism, satu bentuk pemikiran. Tak perlulah kita nak jadikan Islam dulu. Pegang dulu jawatan, ada dulu autoriti, baru kita buat. Tidak. Jadi Islam dia bukan berdiri dengan kuasa tu. Sebab satu lagi perkara yang paling besar adalah Islam tu sendiri bukan ism. Islam tu sendiri bukan bentuk ideologi. Dia adalah ad-din. Ad-din ni apa? Cara hidup. Dia adalah cara hidup. Dia bukan bentuk pemikiran. Islam bukan bentuk doctrinization, bukan bentuk untuk di brainwash, tidak. Tapi Islam itu sendiri adalah cara hidup. So kalau ada wujud ism seperti post-Islamism, memang totally wrong. Jangan kita kata, nampak ism sikit, Islamism, ni betul ni. No. So Islam tu sendiri bukan ideologi. Dia adalah satu bentuk cara hidup. Tak nak cerita pasal benda tu, nanti jadi kuliah falsafah pula jadinya. Maka kita kembali pada topik ni. Okay? Nombor 3 adalah hidayah. So bentuk petunjuk ataupun hadiah daripada Allah Azza wa Jalla. So faham dua side lah. Satu petunjuk, yang kedua adalah bentuk hadiah daripada Allah Azza wa Jalla. Definisi dia, hadiah daripada Allah. Kenapa hadiah? Sebab perasan tak, kenapa ya lepas cerita pasal benda besar, kembali pada surah Yasin, alang-alang dah buat surah Yasin macam tu lah jadinya, tengah offset dengan surah Yasin. Kenapa tiba-tiba cerita besar, wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tengah big story, cerita besar ni pasal Quran. Tapi kenapa lepas cerita besar, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun, kenapa tiba-tiba masuk amsal kat situ? Kita nak belajar perumpamaan kan? Perumpamaan dalam bahasa Arab mithal. Wadrib lahum mathalan. Kenapa mathalan muncul lepas cerita besar? Sebab contohnya kan, kalau cikgu kita kat sekolah ataupun kat universiti, dia bencang topik besar. Tapi pernah tak dengar lecturer cakap macam ni? Contohnya. Contohnya tu untuk apa? Yelah, untuk misal. Contoh tu untuk apa? Tujuan apa dia bagi contoh tu? Untuk mudah faham kan? Bermakna kita tengah stres, tengah sakit kepala bincang topik tu, mungkin tak faham. Tapi bila kata contohnya, ini hadiah daripada dia. Nampak tak? Untuk menenangkan kita. Ini hadiah daripada dia. Untuk, seni, macam tu je nak faham. Faham tak? Itu bentuk hadiah untuk menenangkan manusia. Sama juga perumpamaan dalam Quran. Allah tahu benda-benda yang Allah sampai itu barangkali besar. Tapi Allah datangkan mithal, tujuannya untuk apa? Untuk menenangkan manusia, untuk merasakan manusia ni macam dia dapat hadiah daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, teruskan Amsal yang orang guna perkataan tu, amsal, misal, masal sama ke mana? Misal dengan masal, dia datang daripada word yang sama. Amsal tu jamak dia, mithal tu mungkin mufrad dia. Mathalan ni dalam bentuk maf'ulun bih. Bila dia kata lan kat sini, dia jadi maf'ulun bih. Jadi nak kata dia jadi, orang kata apa, penguat kepada apa yang dilakukan. Tapi dia jadi dalam bentuk bahasa je lah. Sama ada dia kat kategori isim ke, fi'il ke, maf'ulun bih je. Tapi word dia sama je, maksudnya perumpamaan ataupun contoh. Okey, kita sambung balik. Itu nombor 3. Nombor 4 adalah pengiktibaran yang berguna kepada manusia. Yang kita boleh recap pada kuliah bulan lepas, 4 benda ni. Pengajaran,
hujjah, hidayah dan i'tibar yang berguna kepada manusia. Dan saya kata kat sini bukan i'tibar saja, tapi i'tibar yang boleh dijadikan manfaat oleh manusia, yang berguna kepada manusia. Sebab ada saja i'tibar yang disebut tapi tidak melambangkan apa boleh jadikan kegunaan dalam kehidupan. Sebut je i'tibar tapi tak i'tibar pun sebenarnya. Okey. Tu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, kita berbincang mengenai definisi kedua adalah daripada makna qatan, disebut pengungkapan dan pendedahan makna dalam gambaran yang indah dan ringkas serta memberi kesan terhadap jiwa, sama ada dengan menggunakan tashbih ataupun tidak. Okey. So definisi kedua ni dia tambah sikit daripada benda ke atas tu. Dia tambah adalah satu misal ni ataupun perumpamaan mesti datang dalam keadaan gambaran yang indah. Dia tak boleh kata gambaran yang tak berapa nak indah. Macam orang tak takjub bila membacanya. Dia mesti gambaran tu mesti indah, yang boleh menangkap perhatian. Gambaran yang indah. First. Yang kedua, dia tidak terlampau kompleks. Dia mesti ringkas. Dia tak boleh terlampau kompleks. Sebab bila mana Allah nak bagi misal, cikgu nak bagi contoh, dia akan mengkomplekskan lagi tajuk ke? Tak. Dia mesti akan meringkaskan lagi dalam bahasa yang lebih mudah nak faham. Lafaznya tak banyak. Barangkali cerita topik asal tu 1000 patah perkataan. Tapi bila nak buat amsal, dia mesti buat dalam bentuk 10 patah perkataan je. Sebab dia mesti ringkas. Dia tak boleh jadi amsal kalau dia tidak ringkas. Seterusnya, yang makna qatan tambah, dia kata mesti memberi kesan kepada jiwa. Kriteria nombor 3 dalam definisi adalah mesti memberi kesan kepada jiwa. Tak boleh sekadar kata nak contoh tapi rasa macam tak ada apa-apa pun rasa. No. There must be dia rasa ada relationship dengan apa benda yang dibincangkan. Yang kedua, ada kesan terhadap jiwanya. So sama ada menggunakan tashbih ataupun tidak. Tashbih ni tuan-tuan sekalian, kalau anda baca dekat bawah tu sikit tadi, nanti, tashbih tu saya dah buat dia punya definition dah. Tashbih ni maksudnya menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contoh, macam kita kata kita nampak orang tu berani. Kita pun kata daripada dulu saya belajar bahasa Arab kan, mesti nama Zaid jadi bangsa. Tak tahu kenapa. Tak, zaman sekarang pun tak rasanya. Bila belajar bahasa Arab je mesti Zaid jadi bangsa. Contohnya Zaid kal asad. Zaid seperti singa. Kita nak kata dia berani, tapi kita tashbihkan dia, kita kata Zaid seperti singa. Fi syuja'ah, pada keberanian dia. Okay, sebagai contoh. Dia ada beza dengan kinayah tau. Sebab ramai orang kata, ustaz apa beza pula tashbih dengan kinayah ni? Kinayah ni macam ni. Contoh, kalau tadi kita ambil satu objek, kita samakan dengan apa yang sedang, apa sifat yang dia ada tu. Contoh dia berani, kita ambil objek, kita kata macam singa. Kinayah ni lain. Kita ambil pada badan dia sendiri, tak ambil pada objek yang lain, kepunyaan dia sendiri, tapi kita nak sampaikan satu benda. Contoh, Zaid ni ditinggi orang dia. Kalau tashbih, kalau nak kata dia tinggi, kita kata Zaid seperti zirafah. Itu tashbih. Tapi kalau kinayah, kita ambil daripada diri dia sendiri. Contoh, nak kata dia tinggi. Zaid, baju dia panjang sangat. Contoh, Zaid, seluar dia panjang sangat. Maksudnya apa? Tinggi lah. Maknanya kinayah ni dia tak ambil pada objek luar. Dia ambil pada diri dia sendiri, pada batang tubuh orang tu sendiri, pada kepunyaan orang tu sendiri. Dia tak pergi jauh. Okay? Contoh kalau kepala dia panjang kan, contoh kita kata songkok dia panjang sangat. Contoh, maksudnya kita nak gambarkan dia tinggi lah sebenarnya, tapi pada batang tubuh dia sendiri saja, pada diri dia sendiri. Okay? Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan sekalian, dalam bahasa Arab, saya kena bawa balik benda ni. Walaupun kita dah bincang daripada ulama tafsir version, tapi saya nak bawa balik apa orang linguis sebut, orang bahasa sebut. Satu, perumpamaan dalam bahasa Arab menghimpunkan 4 sifat utama. Okay? 2 kita dah bincang tadi. Tapi first kali, sama juga macam makna qatan, dia mesti ringkas. Yang kedua, beza dengan 1 dan 2, dia mesti makna dia tepat. Bermakna bila dia bagi tashbih tu, orang tak boleh nak elaborate pada, nak kata dengan 2-3 version. Maknanya kalau aku bagi perumpamaan ni, maksudnya aku nak maksud dia tu je, semua orang akan faham benda yang sama. Tak boleh kata tak boleh maksud yang berbeza-beza. Orang Arab bila dia kata Zaid kal asad, Zaid ni seperti singa, dia tak boleh nak kata okey, satu faham berani, satu faham garang, tak boleh.
So mesti kalau kata Zaid seperti singa, nampak berani je, tak boleh nampak benda lain. Contoh macam Zaid kal bahar, Zaid seperti laut. Dia tak boleh kata Zaid di laut tu macam dia ni apa, tak pandai berenang ke, tak boleh. Bila sebut Zaid seperti laut ini, dia bermaksud luas pengetahuan dia. Orang Arab dia sebut bahar ini seperti laut ni, maksudnya ilmu dia terlampau luas, besar, banyak sangat. Okey. Dia tak boleh maksud yang berbeza-beza. Mesti makna dia tepat menuju kepada satu sasaran. Mesti tepat. Okey. Jadi sebab tu Allah gunakan Quran, ilmu dia seperti lautan. Yes. Sebab bahru kan, macam mana? Ayat terakhir, kullau kana al-bahru midada li kalimati rabbi. Kenapa bahru? Memang terbukti kan sekarang ni isu apa, flat earth. Sphere ke geosphere kan, tuan-tuan sekalian. Saya tak nak ambil campur benda tu lah kan, biar kita serahkan kepada ahlinya. Cuma tuan-tuan sekalian, memang terbukti kajian 2/3 bumi adalah air. Lebih tepat lagi, 2/3 bumi adalah laut. Just 1/3 saja daratan. 2/3 lautan, 1/3 daratan. So bila Allah kata kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi, memang gambaran laut tu kita dapat memang luas dan sangat-sangat banyak. Kan? Sebab tu Allah kata dicelup, kalau kata digadikan sebagai dakwat, hatta habis digantikan yang baru. Habis ganti baru pun tak akan cukup. Allahu akbar. Sebegitu rupa Allah nak bagi kita something yang kita boleh ponder bila fikir. Okey. Nampak tak gambaran sekarang ni? Saya dah bincangkan semua benda. Tetapi saya letak last sekali punya conclusion. Yang nombor 3 punya point ini adalah dari sudut perspektif bahasa. Orang pakar bahasa punya syarat. Dia kata kalau nak jadi misal, mesti kena ada 4 ini. Tetapi ingat, Al-Quran ini kalam Allah. Idea-idea yang dikatakan tentang misal daripada persepsi orang-orang Arab ni, ataupun orang pakaran bidang bahasa Arab ni, dia kata mesti ada 4 ni. Tapi sebab ini kalam Allah yang kita nak bicarakan, ini bukan kalam manusia, Allah berhak sahaja untuk tak patuh pada 4 rukun ini. Allah berhak sangat-sangat untuk tidak patuh pada 4 rukun ini. Tu kita kena letak dalam kepala. So, kalau anda pegang sangat dengan 4 benda ni, nanti bila baca Quran, ada je misal yang memang tak ada 4 rukun ni. Dia mesti akan gugur salah satu, ataupun gugur 2. Ada 2 je. Sebab tu saya nak kena clearkan awal-awal dengan cerita definisi bulan lepas. Mungkin kita belajar tentang, oh ini pakar bahasa sebut, dan kita tahu apa benda yang pakar bahasa sebut. No. Kita sedang bicara pasal perumpamaan bukan dalam buku biasa. Tapi perumpamaan dekat dalam mana sekarang ni? Al-Quranul Karim. So bila kita sebut Al-Quran, dia kalam Allah. Ini bukan kalam manusia. So Allah boleh berhak saja untuk against hukum-hukum manusia yang dicipta oleh manusia. Sebab Allah is the ruler. Allah yang buat rule tu sendiri. Boleh faham Okay, cukup sekadar definisi. Ini adalah imbasan apa yang kita bincang pada bulan lepas. Okay, baik. Tadi saya dah bangkitkan pasal big issue. So bila mana kita bicara bab ini, orang nampak macam dah apa beza dengan hikmah? Apa beza perumpamaan dengan hikmah? Maka saya buat satu carta mudah untuk membezakan apakah beza di antara misal ataupun perumpamaan dengan hikmah itu. So orang duk argue benda ni. Apa benda beza dia? Yang pertama adalah kita bincang tentang hikmah dulu. Hikmah, kriteria nombor 1 adalah dia meliputi perkataan dan perbuatan. Bila sebut je hikmah, dia bukan sekadar attack kepada words. Dia ada fi'al, ada kata kerja yang melibatkan. So bila sebut hikmah, dia consist of 2. Perbuatan dan juga perkataan. Berbeza dengan perumpamaan, bila sebut je perumpamaan, dia tidak lain dan tidak bukan. Dia hanya melibatkan perkataan sahaja. Dia hanya melibatkan bentuk-bentuk perkataan sahaja. Dia tidak melibatkan perbuatan. Dia mesti perkataan. Itu perbezaan nombor 1. Perbezaan nombor 2 tuan-tuan sekalian adalah, 1 hikmah, yang kedua hikmah tidak selalu disandarkan kepada tashbih. Kalau kata nak menyampaikan hikmah ni, dia tak semestinya kena gunakan tashbih. Betul? Dia tidak diselalukan digambarkan menggunakan tashbih. Tetapi perumpamaan kebanyakan, bukan semua, kebanyakan mesti disandarkan kepada gambaran-gambaran ataupun tashbih. Sebab kebanyakan perumpamaan memang Allah guna tashbih. Sama ada Allah guna dalam bentuk 2 bentuk. Pertama adalah mithlu ataupun ka. Pernah jumpa tak perkataan huruf ka dekat dalam Quran kan? Ka tu apa? Seperti. Okay, ka tu seperti. So Allah kadang-kadang Allah direct sebut misal, mithlun. Ataupun Allah tak
tak banyak dia punya huruf tu Allah guna ka sahaja. So maknanya ada seperti, ada contoh, diumpamakan. Okey, boleh faham So bila sebut perumpamaan dia mesti ada benda tu. Kebanyakannya, bukan semua tapi kebanyakan dia. Nombor 3, bila sebut hikmah, dia bertujuan sebagai tunjuk ajar dan pengajaran secara langsung. Maknanya direct. Dia direct. Tapi perumpamaan dia tak direct. Bila kita dengar benda tu, kita kena tafsirkan pula pada makna yang lain. Sebab mudah katanya, perumpamaan ini dia datang dengan dua face. Anda nampak luaran dia macam tu, tapi kena pergi belakang dia, makna dia. Dia pergi pada makna dia. Sebab satu benda yang kita kena tanam daripada ni, saya mulakan, patutnya letak last kali dia punya ayat punchline ni. Tapi rasa macam kena keluarkan sekarang. Okay? Bila sebut perumpamaan, bagi perumpamaan itu, bukan lafaznya yang penting, tapi makna dia yang penting. Bukan lafaz yang penting, tapi makna dia yang penting. Itu adalah konsep bagi mithal. Konsep bagi perumpamaan. Makna lagi penting berbanding dengan lafaz yang digunakan. Boleh faham Okay, itu slide nombor 2. Boleh dah dapat dah? Dah catat dalam ni. Sebab saya tak sabar nak masuk nas ni. Sebab tu yang teknikal ni nak habis cepat-cepat. Okay, boleh kan? Okay, slide nombor 3 tuan-tuan sekalian. Ada benda yang kita kena sedar juga tentang falsafah perumpamaan dalam Quran ni. Apa tujuan dia? Apa yang Allah nak? Apa falsafah Allah? Kenapa Allah pilih teknik ni untuk dimasukkan dalam Quran? Satu adalah dari sudut lafaz dan bahasa. Bila Allah guna je mithal, lafaz dia ringkas. Kalau ikut kita hari ni kan, kita suka benda yang panjang ke benda ringkas? Ringkas kan? Ringkas, tepat, sampai. Kita lebih suka macam tu. Kadang-kadang kan, ada je orang yang cakap daripada pukul 8 tadi sampai pukul 9.30. Tapi tak dapat apa-apa. Dia punya point kosong. Ada orang boleh berlawak jenaka sejam tuan-tuan sekalian. Dia akan boleh tapi tak ada apa-apa. So bila Allah guna misal, Allah nak buktikan panjang pun boleh, dia sampai benda tu, pendek pun aku boleh. So dari sudut lafaz dan bahasa, kenapa falsafah di sebalik misal ini? Nombor 1, lafaz dia ringkas. Yang kedua dari sudut makna, memahamkan apa yang ingin disampaikan dengan mudah. So dari sudut makna, falsafahnya Allah guna je misal untuk memahamkan apa yang ingin disampaikan tu dengan cara yang lebih mudah. Dengan cara yang lebih mudah. Yang ketiga, dari sudut jiwa dan pendidikan. Semestinya bila Allah dah ringkaskan dan dia mudah nak faham, sewajarnya bukan sekadar boleh faham, dia meninggalkan bekas, dia meninggalkan kesan. Dan yang keempat ni tak ada yang saya ceritakan daripada tadi. Yang keempat ni adalah dia menggambarkan ketamadunan di setengah-setengah tempat. Sebab betul tak tuan-tuan sekalian, bila kita sebut laut dekat Malaysia, sama tak cara kita sebut laut dekat Mesir? Ada tak different view bila sebut laut dekat Malaysia dengan laut dekat Mesir? Contohlah, kamu seperti laut dekat Malaysia dengan version kamu seperti laut dekat Mesir. Ada beza tak kefahaman tu? Ada beza? Mesti ada beza. Sebab tak semua orang belajar bahasa Arab. Ada orang nampak laut dengan view yang berbeza. Dan ini bukan cerita dalam Quran ni luar daripada Quran. Okay? Bila sebut laut, mungkin kata orang Malaysia mungkin terjemahkan laut ni apa benda? Bila tanya awak kadang-kadang kita guna apa? Awak cantik seperti, awak tenang seperti laut. Nampak tak? So ada orang menggambarkan laut itu ketenangan. Tapi bila pergi kat Mesir, sepakat orang sana bila sebut je laut, orang tu berilmu. Orang tu orang yang banyak ilmu dia, penuh ilmu di dada. Sebab tu saya kata, bila Allah guna misal juga, ini juga gambaran mengatakan untuk menggambarkan ketamadunan setiap tempat. Dia ada ketamadunan masing-masing. Cara interpretation. Tapi bila sebut perumpamaan dalam Quran, dia no doubt kita akan menuju kepada satu kefahaman yang sama. Mungkin pada luaran dia berbeza, tapi bila bincang Quran, dia menghalakan kepada satu kefahaman yang sama. Tak boleh berbeza. Tak boleh berbeza. Okay. Seterusnya, kategori-kategori amsal. So kita kena tahulah, selepas ni kita nak baca Quran, kita kena tahu apa kategori-kategori amsal dalam Quran. Apa kategori-kategori perumpamaan yang Allah akan sebutkan dalam Quran. So saya ambil yang paling kuat je. Banyak kalau anda buka kitab ni, ada 3-4. Tapi saya ambil pendapat yang paling kuat. Tambah-tambah ulama ini yang saya ambil pendapat ulama ni, ulama yang dia tulis 2 kitab ulum Quran yang paling besar satu dunia duk baca pada hari ni. Satu, Ustaz Syari rasa guna kitab tu rasanya.
Kan? Satu adalah al-burhan fi ulumil Quran. Ustaz Syahri guna tu Dia guna itqan ke burhan? Itqan. So itqan as-Suyuti. Kalau al-burhan fi ulumil Quran Zarkashi punya tulisan. Tapi yang Ustaz Syahri guna adalah al-itqan fi ulumil Quran, tu as-Suyuti punya tulisan. Okey, yang dukur dia buat tu kan, Daurah Ulum Quran kan, menjelaskan daripada kitab tersebut. Okey. So saya ambil pendapat dua ni. Dua pendapat ni. Dua-dua ni penulis besar tentang ulum Quran di dunia. Siapa tak kenal dua figure ni yang menulis dua kitab besar tentang ulumul Quran. So dia kata benda, dia bahagikan misal ini, perumpamaan ni kepada dua kategori. Ada dua sahaja. Yang pertama adalah musarrahah. Kategori pertama al-amthal al-musarrahah. Ini kategori nombor satu. Kategori nombor dua adalah al-amthal ataupun al-mithal al-kaminah. Al-kaminah. Satu al-musarrahah. Yang kedua adalah kaminah. Kalau di sudut bahasa, musarrahah ni bermaksud muncul ataupun didramakan. Kalau ikut bahasa masrahiyah ke benda dia punya tu. Masrahiyah ini maksudnya drama. Anda tengok drama kat TV kan? Pukul 7 petang, tapi jangan tengoklah 7 petang tu. Okey. Macam-macam drama lah kita tengok kat TV. Kenapa saya kena keluarkan muncul dan didramakan? Sebab nanti dekat bawah tu, ustaz kata tadi musarrahah muncul. Kenapa poin nombor 2 dekat poin nombor 1 tu perkataan masal yang tidak disebut secara langsung? Bermakna dia dah tersembunyi tu, tak muncul tu. Sebab tu bila nombor 2 tu dia bukan kategori muncul. Di kategori drama. Di kategori drama. So, kenapa kita suka drama? Kita suka drama kan ini kan. Drama seronok, dia membuat emosi. Kita rasa seronok, kita rasa tersentuh, nak menangis kan. Kadang-kadang dia tak sampai direct pun. Dia tak kata kepada sidang penonton drama tu, menangislah. Ada tak? Macam tu. Tapi dengan lakonan yang dia buat, dengan cara dipersembahkan benda tu, sampai tak diminta menangis pun penonton akan menangis. Betul? So mesejnya tak direct. Dia dipersembahkan, didramakan. Tapi kita tahu itu misal. Kita tahu itu perumpamaan. Dia tak muncul direct, tapi didramakan. Tapi once kita baca, kita tahu itu perumpamaan. Boleh faham? Dia disebut tapi tidak secara langsung. Itu nombor 2 tu. Sebab tu saya letakkan dua definisi musarrahah. Pertama muncul, yang kedua didramakan. Okey, kita akan tengok lepas ni. Saya bentang dulu apa yang ada. Lepas ni kita akan pergi contoh-contoh yang ada dekat dalam Quran. Apa yang dikatakan secara langsung, apa yang dikatakan secara tidak langsung, apa yang dikatakan basit dan murakkab, apa dia benda ni. Saya belajar dulu, ustaz cerita ayat, bahas. Lepas tu tadabbur. Senang. Tiba-tiba buka perumpamaan Al-Quran, macam-macam istilah keluar sekarang ni. Okay? But it's okay. Yeah? Macam cerita-cerita Nabi, kisah-kisah kaum tu termasuk dalam perumpamaan ke? Tu kisah Rasul tu benda lain? Kisah lain. Kita bincang bulan lepas. Sebab kisah lain. Kisah itu sendiri bukannya orang kata perumpamaan. Kisah-kisah tu adalah kisah-kisah. Ini memang kisah. Tapi ada juga kisah yang dijadikan dalam bentuk perumpamaan. Tapi tak banyak pun. Tapi dia ada. Tapi bila sebut perumpamaan ni, dia kena ambil benda yang dikata musyabbah, benda yang ditashbihkan pada benda lain. Tapi boleh kata juga ada. Saya tak kata tak ada langsung, adalah. Sebab tadi saya cakap sebut pasal drama. Macam Allah kata, ingatlah Allah apabila dia bercakap pada malaikat, dia menceritakan manusia khalifah kan. Yes. Itu seperti seolah-olah drama, tetapi itu bukan perumpamaan. Yang tu dalam kategori ni, kaminah. Nanti kita akan bincang. Betul dah tu, ada dah tu. Maknanya Cik Yusof dah sampai dah kat situ. Tapi betul lah tu. Tapi kita tak sampai lagi. Tapi ada yang apa Cik Yusof sebut tu, nanti kita akan explain pada kaminah. Ada unsur drama di situ. Yes, betul. Okey, baik. So pertama musarrahah dimuncul ataupun didramakan. So dari ketiga kategori yang dekat musarrahah, pertama disebut secara langsung. Kedua adalah dia tidak disebut secara langsung tapi ada. Yang ketiga adalah bila sebut musarrahah ni, dia ada dua kategori lagi dekat poin nombor 3 tu. Dia basit ataupun dia murakkab. Basit, murakkab ni apa benda, kita akan bincang lepas ni. Tapi dapatkan dulu dia punya terms tu dulu. Yang kedua adalah kaminah. For sure dia tersorok. Dia tersorok. Yang ni memang tak nampak langsung. Tetapi kita boleh nampak dengan ada himmatus syuyukh. Ada apa?
ada ulama-ulama tafsir yang tolong bantu kita mengenal pasti benda ni. Kalau kita baca one layer tu puan sekalian, saya sendiri kalau baca one layer, kita pun tak perasan benda tu. Kita pun tak perasan. Tapi hikmah Allah turunkan kepada ulama-ulama tafsir hari ini ni, dia nampak benda tu. Sebab tu nak mentafsirkan Al-Quran, nak mentadabbur, it's not about kita tahu banyak benda. It's something that Allah anugerahkan kepada manusia tu, dia dapat rasa apa dan dia faham apa. Dia bergantung juga kepada norms, kepada culture sekeliling masyarakat masa tu. Dia boleh nampak benda ni. Tapi kita akan bincang, iaitu kategori yang Ustaz Encik Yusof sebut tadi. Okey, boleh faham Jom kita pergi pada kategori yang pertama, iaitulah musarrahah, perkataan mathal disebut secara langsung. Mana kita baca je ayat tu, terus nampak perkataan mathal. Yang tu saya bulatkan warna merah tu kan, nampak kat depan kan. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perbandingan hal mereka, golongan yang munafik itu, samalah seperti orang yang menyalakan api. Ini antara bentuk. So nak kata kat sini, bila baca nas tu saja nampak perkataan mim, tha, lam. So apakah yang dikatakan musarrahah, disebut secara langsung, bermakna anda baca ayat tu, nampak huruf yang tereja di situ, mim, tha, lam. So bila nampak perkataan itu, dia musarrahah kategori nombor 1. Kategori nombor 1. Okay. Kita syarah sikit lah tentang benda ni kan. Kita nak pergi ibrah sikit kan, ataupun tadabburnya sikit. Nampak tak ni cerita pasal apa ni? Ni surah Al-Baqarah ni. Nampak tak? Saya buat kecil kat situ, Al-Baqarah. Ni surah Al-Baqarah. Dan ayat 17 ni sedang membicarakan. Ini baru mula-mula Allah nak memperkenalkan siapakah golongan munafik. Ayat ni bermula daripada ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Apa ciri-ciri orang yang munafik Allah sebutkan dalam ayat ni? Dia kata wa minan nas. Allah tak kata wa minal mu'minin. Allah tak kata wa minal muslimin. Tapi Allah kata wa minan nas. Ini adalah kategori umum, tuan-tuan sekalian. Okey, kategori umum. Satu, dia kata apa ni, manusia kata benda? Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dia tak kata amantu billah. Ada beza tak? Kalau amanna billah maksudnya kami beriman. Kalau amantu billah, saya beriman. Kenapa orang munafik menggunakan jamak? Ini cerita dialog orang munafik dengan Allah ni. Dia kata dia ni beriman, tapi bukan dalam frasa aku, tapi dalam frasa kami. Awak adakah mereka berkumpul, okey, kira 1, 2, 3, amanna billah, macam tu ke? No. Kenapa hatta kalau seorang individu pun dia datang, dia kata kami beriman kepada Allah. Kenapa dia tak kata aku beriman kepada Allah? Sebab dia seorang yang bercakap. Kenapa dia guna kami? Lalang pincang perumpamaan kan? Kena belajar jugalah selok-belok bahasa Quran ni. Kenapa guna kami? Fikir-fikir. Ada elemen tadabbur, itu namanya tafakkur. Kena fikir. Nak selamatkan diri dia. They belong to the crew. Macam mana? Macam mana Cik Yusof? Macam mana? Dia nak beritahu yang mereka, kumpulan kecil tu belong to the crew. Mana dia anggap sebagai orang Islam lah sebenarnya. Zahiriah lah. Itu bahasa lain bagi poin saya. Tapi okey lah, sampailah maksud saya. Saya punya word yang saya sampaikan ke sini, kenapa dia guna kami? Sebab it shows how desperate they are. Allah akan kata last kali ayat itu fahum la yu'minun, mereka tak beriman pun, kan? Tapi itulah menunjukkan betapa desperate-nya dia orang nak jadi among of orang-orang yang beriman. Nak katanya mereka tak solat, tapi apa ciri-ciri orang munafik tentang solat? Kalau sebut solat, ada ciri-ciri orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik khususnya tentang solat? Ciri-ciri orang munafik, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yura'un. Antaranya adalah dia mahu solatnya dilihat. Yura'un. Kategori orang-orang munafik ini, dia mahu solatnya dilihat. Saya tersentuh bila mana saya dengar Ustaz Afwan, seminar tematik baru ni kan. Dia kata pasal apa? Pasal solat dilihat ni. Kadang-kadang kata, oh saya tak buat Ustaz solat dilihat ni. Tapi just tengoklah macam mana perbezaan kita solat di masjid dengan kita solat di rumah. Kan? Mau solat di masjid tu tak tahu enjin mana kita start. Dia punya semangat solat sunat tu Allahu Akbar. Sebab apa?
Dia tengok orang lain sembahyang, dia sembahyang. Tapi dekat rumah, kita buat benda yang sama tak? Yelah, betul lah Ustaz, kita kat masjid ni lah, kita nak cuba upgrade kita punya tu. Tapi, apa asas dia masa kita kerjakan solat sunat tu? Adakah benar-benar kita baru nak berjinak-jinak dengan solat sunat, ataupun memang betul? Dia khususnya berlaku dekat solat Jumaat lah, benda ni banyak berlaku. Kan? Solat Jumaat kan biasa lelaki kan akan datang awal. Bila datang awal kan, biasanya lepas dia akan azan kali pertama. Masa tu kita dah duduk dekat dalam saf ni. Azan kali pertama, lepas azan kali pertama tu apa yang berlaku? Orang akan bangun solat sunat kan? Tapi ada setengah-setengah orang tu macam, "Ish, kan aku tak sembahyang sunat ke apa?" Orang kata, kan? So majoriti bangun. Majoriti bangun. Kalau dia tak bangun sasah, kau tak ni sasah orang ni tak tahu solat sunat ni. Atau malas sangat lah dia tu. Malas sangat lah tu. Tapi biasanya kadang orang bangun tu juga pun sebab dia fikir malu kalau tak bangun. Oh, malu. Nak katanya yura'un. Dia nak melihat orang lain, nak dilihat oleh orang lain. Okey. So sebab itulah bila dia kata na dekat sini bukan amantu, dia merujuk kepada how desperate dia are. Betul lah kata Cik Isus tadi, dia nak jadi part of them. Tapi no, Allah kata fahum la yu'minun. Fahum la yu'minun, dia tak beriman pun kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Amanna billahi wa bil yaumil akhir, bukan sekadar beriman pada Allah, dia kata beriman juga pada hari akhirat. Mulut cakap macam tu, tapi fahum la yu'minun. Wa ma hum yu'minin. Sorry. Wa ma hum yu'minin. Sebab tu saya pelik kenapa la? Dia ma. Wa ma hum bimu'minin. Kita pernah belajar sebelum ni kan? Kak Awad ingat lagi tak? Apa beza la dengan ma? Apa beza Allah guna tidak dalam bentuk la dengan Allah guna tidak dalam bentuk ma? Apa beza dia? Ma tu boleh juga dulu lepas selamanya. Okey, betul juga tu dari sudut sisi penggunaan atau placement, betul. Tapi apa hikmah dia? Hikmah dia adalah la tu bermaksud dia menafikan. La ni adalah factual statement, fakta. Tapi kalau dia menuju kepada ma, dia macam membetulkan persepsi. La ni adalah satu benda yang qat'i, tak boleh la nafi. Tapi ma ni macam dia sedang bersangka-sangka. Tengok macam mana track cerita ni. Dia sedang bersangka-sangka yang dia beriman, they are part of them. Tapi Allah membetulkan persepsi dia orang. Dia kata wa ma hum bimu'minin. Mana bila ayat pembetulan persepsi je, mana perception, shift of perception, betul tak bahasa Inggeris ni? Shift of perception, peralihan persepsi, dia ada satu pegangan. Tapi bila Allah kata no, sebenarnya macam ni. Bila ada pertukaran tu ataupun pembetulan persepsi, dia guna ma. Tapi kalau jelas dah fakta dah berlaku, fi'il madhi, dia akan jadi la. Sebab itulah qul ya ayyuhal kafirun, ma kala. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. So memang jelas mereka telah menolak Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bukan ma dah, dia jadi la. Sebab memang jelas dia buat benda tu. Kan? Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, tak nak bincang benda tu panjang-panjang. Boleh faham Mathal, nampak je ejaan mim tha dengan lam dekat perkataan tersebut, dia kategori musarahah nombor 1. Sama juga dengan ayat seterusnya ni enggak? Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a summun buqmun umyun fahum la ya'qilun. Sama juga, mathal tu ada dekat depan tu. Sama juga dengan surah Yasin, wadrib lahu mathalan. Ada je perkataan tu dia musarahah, kategori nombor 1, iaitulah disebut secara langsung. Nah, tengok pula kategori yang disebut secara tidak langsung. Tengok kan saya kata tadi, dia boleh dalam bentuk mathala ataupun dalam bentuk ka. Dalam ayat surah An-Nur, Allah sebut dalam ayat ke-39, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu zam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ila akhir ayat. So dalam ayat ini Allah tak guna mathalah, tak nampak secara terang langsung. Tapi Allah nak sedang memberikan perumpamaan. Tapi mathalah tu tak ada. Tapi Allah ganti dengan ka. Ada ka kat situ. Seperti nampak Dalam ayat ini terjemahan dia adalah dan orang-orang yang kafir pula
amal-amal mereka adalah umpama, ka tu umpama lah, seperti ataupun umpama riak sinaran panas di tanah rata. Yang ni kita akan bincang bila kita masuk buku ni nanti. Apa yang dikata, kenapa Allah menyamakan orang-orang yang kafir ini sebagai riak sinaran panas di tanah rata? Apa kaitan? So kita akan bincang bila kita masuk buku ni nanti, insyaAllah. Semua detail kat dalam ni, insyaAllah. Okay. Seterusnya, yang tidak disebut lain, contohnya macam au kazulumatin fi bahrin lujji. Okay. Allah kata, atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita. Okay. Kazulumatin, dalam gelap gelita di lautan yang dalam. Lautan yang dalam. Ada tak Allah guna perkataan lujji dekat tempat lain? Pernah dengar tak perkataan lujji? Kalau anda baca Al-Mud, mungkin anda akan selalu nampak perkataan lujji ni. Lujji. Ni. Perkataan baharin lujji. Dekat ayat mana surah Al-Mud yang kita baca jumpa ayat ni? Tapi dia tak guna dekat bahar, tak guna pula dekat laut. Tapi ada hikmah lah Allah guna dekat surah Al-Mud dengan ada perkataan lujji. Yes. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Laju, kalau saya bagi soalan teki-teki ke anda kan, laju apa maksud lujji dekat dalam ayat ni? Lujji apa ni lujji? Lujji apa maksud lujji? Saya tengok terjemahan dia kat mana satu lujji tu. Yang dalam tu, lautan yang dalam. Bahari lautan, lujji dalam sangat-sangat. Dalam ayat ni, lujji ni kalau ikutkan dia punya perkataan itu, lebih tepat digunakan kepada laut. Tapi dalam surah Al-Mulk, Allah gunakan perkataan lujji kepada kesombongan dan keangkuhan. Nak kata balaju fi utuwi wa nufur, bermakna mereka bukan baru nak berjinak-jinak dengan kesombongan, dengan keangkuhan, tapi mereka dah tenggelam dalam-dalam, jauh ke dasar dalam, ke dalam lembah keangkuhan dan kesombongan. Surah setiap malam tu kalau baca dengan kefahaman, kita pun tak mampu nak tidur. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab anda bayangkan 29 cerita tawakal, ayat 30 soalan. Jangan tidur saja jawab soalan tu. Ayat terakhir soalan tau. Tahu tak? Sudah jumpa jawapannya. Soalan Allah pada ayat terakhir, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in mahin. Allah tanya, cuba kamu bayangkan hidup kat dunia ni macam bentuk perumpamaan ni. Tadi cerita punyalah banyak cerita pasal kiamat, pasal Allah nak hancurkan tu, pasal hancurkan ni. Tiba-tiba pertanyaan, cuba bayangkan hidup kamu tak ada air. Jawapan? Sebab jawapan tak ada dalam ayat tu. Kenapa cerita sebelum tu tawakal, cerita lepas tu tak ada air? Saya dah cerita dah kaitan dia apa? Dr. Zul ingat? Dr. Zul ni dia pernah, kita nak cerita kat Sepang kan, Dr. Zul kan? Apa kaitan 29 cerita bab tawakal, ayat 30 cerita pasal tak ada air? Tengah syok mandi, sabun banyak-banyak kat badan dia, hilang air. Tak sempat nak cuci sabun kat badan tu. Apa perasaan masa tu? Sentak tak? Sentak tu tak cerita bab sedang beristinja, tengah duk bersuci tu, tengah duk cuci, rasa lagi licin-licin tu. Kan kita kan nak cucikan najis ni kena hilang rasa, warna dan bau. Itu syarat dia. Kan bau tu tak tahulah macam mana. Rasa tu lah, part rasa tu. Tiba-tiba tengah-tengah rasa-rasa, hilang air. Macam mana perasaan masa tu? Sentak tak? Okay. Apa kaitan 29 dengan 30? Allah nak bagi tahu, seperti mana kamu memerlukan air, begitulah juga kamu memerlukan untuk berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. So Allah nak kita rasa penyerahan diri kepada Allah itu, keperluan untuk berserah diri kepada Allah itu, seperti mana kita rasa kita perlukan air. Tentu. Itulah surah setiap malam duk cerita. Maknanya kita nak tidur malam tu, ya Allah, aku nak tutup hidup aku hari ni, aku nak tidur ni. So bila aku baca ayat ni, kefahamannya adalah aku nak kena rasakan keperluan aku berserah diri kepada Allah, mesti kena rasa seperti mana aku perlukan air dalam kehidupan. So macam tu surah setiap malam nak suruh kita tidur. Jangan rasa benda lain setinggi keperluan kamu rasa keperluan untuk berserah diri kepada Allah. Seperti mana kamu perlukan air.
Tuk-tuk tiba-tiba Allah bagi kehidupan esok pagi. Alhamdulillah boleh bangun lagi. Tak mati lagi. Tapi lebih menyedihkan, malam tadi baru cerita pasal air. Kan? Malam tadi baru cerita pasal tak ada air. Tapi bila bangun pergi ke tandas, buka pilih air, ada air keluar lagi. Tiba-tiba lebih menyayat hati dan lebih menyedihkan. Jenayah paling besar berlaku setiap pagi adalah ada manusia tengok air, tetapi dia tak nampak Allah seperti mana dia nampak Allah malam tadi. Malam tadi baru lepas ditanya, bayangkan hidup tak ada air, tiba-tiba pagi-pagi tengok air, langsung tak bersyukur pada Allah. Apa yang dia tahu adalah, sejuknya. Pagi-pagi hari, sentuh-sentuh, sejuknya. Itu je yang dia tahu. Sayang kan? Banyak manusia melakukan jenayah ni setiap pagi. Kan? Banyak lagi. Sebelum tu pun dah ada dah. Sebelum pergi buka air kat bilik air tu. Apa lagi jenayah yang dia lakukan? Contoh, dia pandang isteri, suami dekat sebelah. Lepas tu dia tengok perut suami ataupun isteri dia. Oh, bangunlah. Hidup lagi. Pasangannya masih hidup. Tapi bila tengok kehidupan pada pasangannya, dia langsung tak nampak Allah pada kehidupan tu. Dia macam, okey. Oh, pergi ke tandas. Pergi tandas buka air, tak nampak Allah lagi. Nampak tak teman sekalian? Banyak jenayah kita lakukan kepada Allah. Sebab itulah layak sangat orang-orang tak bersyukur pada Allah ni. Allah kata, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Kenapa Allah tak kata orang-orang melakukan dosa? Sayyi'un ke? Tapi kenapa mujrimun? Mujrimun ni apa? Penjenayah. Oh, Allah kata manusia-manusia yang ingkar pada Allah, khususnya tak bersyukur, ikut pula tunjuk syaitan, Allah kata mereka ni mujrimun. Mujrimun ni penjenayah. Penjenayah. So Allah bila letak gelaran tu, fikir-fikirlah, kita letak kat dunia ni pun orang ada gelaran jenayah, penjenayah tu pun, macam mana rasa? Macam mana kita tengok penjenayah? Jijik. Macam-macam pemikiran kita keluarkan, sampah masyarakat, macam-macam. Macam mana yang kalau Allah pula bagi gelaran tu kat kita? Fikir sendiri. Ni manusia, kita ikut nafsu kita, nak berpersepsi. Tapi bila Allah, the ultimate hakim paling agung di muka bumi ni, bagi gelaran kepada manusia, kamu penjenayah. Fikir-fikirlah. Nampak tak? Pun bentuk misal. Tak sebut masalan, tak akan rasa. Tak sebut penjenayah tu, orang tak akan rasa. Tapi bila manusia hidup dengan, dia tengok penjenayah kat dunia, dia tahu perasaan orang rasa jadi penjenayah, dan dia gelar penjenayah, dia akan faham bila Allah sendiri letakkan keputusan kepada dia, dia penjenayah. So ini cara Allah menyampaikan words, saya namakan WOW, words of wonder. Dia ringkas tapi sampai. Sikit je tapi padu. Okey. Teruskan lagi. Ini yang mathal tidak disebut secara langsung. Seterusnya, ini adalah yang saya katakan yang kategori ketiga tadi, yang basit. Apa yang dia kata satu sama dengan satu? Ada benda yang Allah seertikan ataupun Allah mithalkan satu benda dengan satu benda. Contoh dalam ayat ni, fariqaini, cerita pasal dua kumpulan. Kal a'ma wal basir, kal a'ma wal asam. Kategori nombor satu, firqah nombor satu ataupun kumpulan nombor satu, Allah kata mereka ini buta dan pekak. So satu unit dengan satu unit. Nampak tak? Kumpulan nombor satu dengan satu sikap, dengan dua sikap. Maknanya tak banyak lah. Satu-satu ni maknanya dia tak lebih banyak sangat. Satu ataupun dua, itu maksimum. Ataupun satu lagi fariqah, satu lagi firqah, satu lagi kumpulan, mereka basir was sami'. Mereka boleh melihat dan mereka boleh mendengar. Bermakna idea basit ataupun perumpamaan basit ini adalah dia satu unit on one unit. Dia tidak lebih banyak satu ataupun dua, itu je maksimum dia. Satu ataupun dua. Ini kategori yang nombor tiga, musarrahah, perumpamaan basit. Yang ini adalah yang murakkab. Murakkab ni yang paling best sekali kalau kita baca perumpamaan dalam Quran. Dia yang dikatakan murakkab ni macam bertali. Dia bertali. Contoh macam satu, kalau tadi satu dengan satu. Ini satu banyak. Dia bersambung-sambung. Dia bersambung-sambung. Macam ni lah. Bila Allah kata, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Allah bagi perumpamaan hati manusia ni macam hijarah, batu. Au ashaddu qaswah, ataupun lebih keras daripadanya. Lepas tu Allah bagi ni tiga lagi cerita pasal batu lepas tu. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, satu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar, nombor dua. Wa minha lama yahbitu min khasyatillah, tiga. Nampak? Dia macam ada rentetan, tali-tali terus-terusnya.
Dia tak satu dengan satu, tapi dia ada dia ada pecah-pecah lagi. Dalam ayat ni saya buat contoh daripada surah Al-Baqarah ayat 261. Allah sebut satu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah kata orang yang infakkan harta pada jalan Allah ini ada tiga cerita dia. Ada tiga cerita dia. Pertama adalah kamathali habbatin, tok satu. Allah kata first kali kamathali habbatin bermaksud menanam biji benih. First kali perumpamaan orang-orang yang infakkan harta pada jalan Allah ini, first kali Allah kata ibarat dia macam menanam biji benih. Satu. Kedua Allah kata ambatat sab'a sanabil. Kedua lepas tanam biji benih, perumpamaan kedua Allah bagi kepada dia adalah kalau dia ikhlas, dia infak tu, Allah kata dia seperti benih subur yang tumbuh dengan baik yang sempurna. Sab'a sanabil. Lepas tu pula dia menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut Allah kata sumbulatin mi'atu habbah. Bermaksud satu tanam biji benih, kedua benih tu jadi pokok dan menumbuhkan tangkai. Nampak tak? Lepas jadi tangkai Allah kata pada setiap tangkai itu mi'atu habbah, berbentuk lagi 100 biji yang lain. Itu perumpamaan orang yang bersedekah. Nak katanya satu perbuatan tapi dia bercambah kepada 3 jenis perumpamaan. Nampak tak? Ini yang dikatakan sebagai murakkab. Dia bertali ataupun satu lebih daripada satu dia punya sandaran, dia punya mithal tu. Boleh faham? Okey. Kalau cerita pasal benda ni kan, bab sedekah kan tuan-tuan sekalian. Kenapa Allah cerita pasal biji benih? Kenapa Allah tak cerita pasal benda-benda yang lebih mudah? Bukan lebih mudah, maksudnya lain daripada biji benih. Yes, puan pernah dengar syarahan ni ke pasal biji benih ni? Sebab cerita pasal biji benih ni bila kita letak kat tanah tu, dia tak letak atas, letak macam tu je. Dia mesti apa akan berlaku? Nak letak biji benih macam mana? Cangkul. Kan? Cangkul dan letak kat dalam tu, letak saja ke? Dah masukkan tu buat apa? Gambuskan balik dengan tanah. Bermaksud, kenapa Allah guna biji benih ni sebagai gambaran orang yang bersedekah? Dia berikan sedekah dalam keadaan orang pun tak tahu. Yang ni gambarannya Allah nak bagi sampai 7 tangkai, lepas tu 100 lagi biji keluar. Syarat yang pertama dia kena lepas adalah dia mesti menggambuskan benda tu. Kalau tak gambus tak jadi. So ada orang yang hari ni berbangga dengan sedekahnya. Upload kat Instagram, upload pula dekat Facebook, berbangga dengan sedekahnya. Tapi Allah kata untuk dapat kategori perumpamaan macam cerita ni, dia mesti kena menutup benda tu sampai tidak terlihat. Inilah sedekah yang paling baik bagi Allah. Kan seperti mana kita bahaskan kan, kenapa ikhlas ni dia mesti dalam keadaan yang tidak ternampak. Kan ikhlas ni kata hadis apa Nabi sebut, ikhlas ni macam semut hitam yang berada atas batu hitam. Tengok Nabi pun guna masal. Semut hitam atas batu hitam dekat mana? Malam hari. Kalau orang tanya kita, "Oi, kau ikhlas tak ni belanja aku?" Kita pun kata, "Ikhlas." Saya terbaca macam kalau kita nak ambil hadis tu dengan frasa yang disebut oleh kawan kita tadi, "Kau ikhlas tak?" "Ikhlas." Lalu kita pun kata, kita macam seolah-olah gabung dengan hadis tadi, mudah sangat dia menjumpa semut hitam atas batu hitam pada malam hari. Mudah dia mencari ikhlas tu. So, ikhlas ni memang tak nampak. Sebaiknya kan kalau orang tanya kau ikhlas ke tidak, wallahu ta'ala a'lam, Allah lebih tahu. Kita tak boleh kata yes aku ikhlas ni, ikhlas. Once kita jumpa benda tu, kita boleh kata kita ikhlas seolah-olah macam mudah sangat kita cari semut hitam tu. Mudah sangat nak cari. Boleh faham? Sebab itulah ikhlas ni satu lagi gambaran daripada surah, penamaan surah dalam Quran, antaranya surah Al-Ikhlas. Kan? Al-Kafirun yang 4 kul tu, ada tak perkataan kafirun dekat dalam surah tersebut? Nama surah tu Kafirun. Ada tak perkataan kafirun dekat dalam tu? Dalam surah tu. Ada kan? Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. So nama-nama surah itu dia ambil sebab ada word tu dekat dalam surah tu. Tapi surah Al-Ikhlas, ada tak perkataan ikhlas kat dalam surah tu? Tak ada kan? Sebab memang hakikatnya ikhlas ini tidak terlihat. Dia tidak dapat dilihat. Memang sukar untuk dilihat. Tapi nak lihat boleh. Qul huwallahu ahad. Yakinlah Allah yang Maha Satu.
Sebab tu kaedah terbaik orang tanya kau ikhlas ke tidak? Wallahu, ataupun ikhlas ke tidak? Qul huwallahu ahad. Allahu ahad, ahad, ahad. Lihatkanlah ikhlas tu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keikhlasan yang sebenar. Sampai. Alhamdulillah kalau sampai. Seterusnya tuan-tuan sekalian, cantik kan perumpamaan Allah ni? Satu digambuskan, dia mesti ditutup. Satu lagi, mafhum mukhalafah yang lain, biji benih ni tuan-tuan sekalian adalah something that we can't explain macam mana jadi pokok. Yelah, kita boleh buat satu teori, selepas disiram, dikenakan cahaya matahari yang mencukupi, maka tumbuhlah apa benda? First kali keluar apa? Ada ni UPM. Doktor di UPM lagi cepat untuk mengesahkan benda ni. First kali keluar apa? Akar dulu akar dulu. Bukan yang kalau macam pokok toge tu keluar ni putih tu, bukan. Sebab kita darjah 4 kan ada eksperimen. So first kali akar dulu doktor? Oh okey. Kadang-kadang dia keluar dua-dua kan. Atas pun naik, bawah pun turun. Atas pun naik, bawah pun turun. Atas pun naik, bawah pun turun. Oh ya, tapi kalau ikut faktanya akar dulu. Okey, akar dulu. Dan kita buat teori patut jadilah batang. Kan? Makin besar. Dan maknanya dia bermula dengan biji benih. Nak katanya daripada yang kecil tu jadi besar ke dabak pokok satu hari nanti tu, macam mana nak explain? Adakah orang pergi menambahkan something, tepek-tepekkan dia jadi besar. Nak jadi panjang, ada orang tarik ke macam tu? Kan? Perasan tak? Manusia, pokok, bila Allah nak, bukanlah kata nak ungkit, bila ada sangat manusia yang tersangat degil, Allah terpaksa guna serangan peribadi, antaranya penciptaan biji benih dan penciptaan manusia. Explain macam mana air jadi batang tubuh kita sekarang. Explain. Yang ni kategori orang yang paling degil dah ni. Allah dah bagi macam-macam peringatan, ikut Rasul, buat ni, buat tu. Mereka tak mau nak buat. Allah akan guna teknik cerita pasal penciptaan ni last sekali. Allah tak akan guna terus. Sebab bila cerita bab penciptaan ni macam serangan peribadi tau. Serangan peribadi. So explain air jadi kamu sekarang. Fikir macam mana nak buat. Ada kamu setiap hari pergi tepek tanah kat badan. Rasa nak gemuk sikit, jangan ambil. Bukan lemak, tanah. Tepek. Rasa nak kurus, cabut. Tak ada kan? Sama juga dengan pokok. Sebab itulah Allah tegur pemilik dua kebun dekat surah Al-Kahfi. Kenapa? Tak patut kamu masuk dalam kebun ni kata tanaman tidak akan dibinasakan. Yang kedua, kamu pula kata kiamat tidak akan berlaku sampai bila-bila. Seterusnya apa dia cakap lagi? Kawan dia kata sepatutnya kamu masuk kat dalam ni, kamu kata Masya Allah la quwata illa billah. Tapi sebaliknya kamu sebut benda ni, tak patut kamu. Tak patut. Sebab tu dia kata, kalau kamu rasa ni, cuba kamu fikir, kamu jadi besar sekarang ni pun, kamu tak nak explain macam mana kamu jadi besar sekarang. Kamu daripada air mani kotor. Air jadi kamu pun tak tahu kamu panjang. Kamu tak ada sendiri ke? Sebab dalam kepala dia, semua benda aku dapat ni usaha aku sendiri. Dah tu cuba nak besarkan diri, tarik sendiri. Tarik kepala sendiri. Besarkan sendiri. Rambut tu tarik selai. Nak bagi panjang. Kan? Tak boleh nak explain. Sebab tu biji benih ni is hard to explain. Sebab dia jadi besar, terpacak kukuh dengan akar yang sangat-sangat tunjang ke apa? Saya takut salah. Akar yang kukuh apa? Tunjang, serabut. Tunjang, akar tunjang. Dengan kukuh, dengan ketunjangan akarnya, macam mana kamu explain daripada biji benih jadi tu? Daripada biji benih yang kecil jadi besar. Explain. So bila mana Allah menyamakan orang-orang yang bersedekah seperti mana biji benih, sebab macam mana Allah nak bagi tu, kita tak boleh nak explain macam mana dia punya fadilat tu. Sebab tu kan, kita kena just percaya je dengan kuasa sedekah ni. Sebab hatta kita nak explain pun, kita boleh cerita dia sudah explain sains. Tapi dia tak boleh. Dia ada benda yang bersifat rahsia Allah, yang memang Allah je tahu. Macam mana aku buat benda ni, aku tumbuhkan macam mana, dia panjang macam mana, dia besar macam mana, aku yang buat. Sama juga, bila kamu sedekahkan harta perjalanan Allah Azza wa Jal, let me take over everything. Kamu dah beri, itulah hak kamu yang sebenar. Once dia berada dalam poket kamu lagi ni, belum hak kamu lagi. Once kamu keluarkan, kamu berikan kepada orang lain, yes, itu masa itu hak kamu. Bila jadi hak kamu, tak apa, let me take over. Macam mana dia besar ke, macam mana ke. Sebab tu Allah guna perumpamaan biji benih. Banyak falsafah Allah ni.
Ini benda yang kita terjangkau di fikiran kita ni. Yang tak terjangkau pastinya banyak lagi. Pastinya banyak lagi. Yang kita boleh elaborate, yang kita boleh tafsirkan. Tapi yang kita tak boleh tafsirkan, pasti banyak lagi. Pasti banyak lagi. Okey, teruskan. Yang ni kaminah. Kaminah ni adalah kalau tadi tu macam ada tapi macam nampak tak nampak. Adalah kalau tak nampak masalah pun nampak ka. Kan? Yang kaminah ni totally tak nampak langsung. Masalah pun tak ada, ka pun tak ada. Sudah. Macam mana nak cari benda ni? Sebab tu saya kata kaminah ini adalah hikmatus syuyuh. Lah benda-benda yang datang daripada culture ataupun pengamatan daripada mufassir-mufassir zaman dulu. Antaranya adalah dalam surah Al-Furqan ayat ke-67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiadalah bakhil, kedekut. Dan sebaliknya perbuatan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara, boros dan bakhil itu. Nak katanya, kalau kita baca sekali lalu ni, maknanya jangan belanja boros, jangan terlampau kedekut. Tu je. Allah kata untuk selamat adalah ibadur rahman lah ni. Ni cerita pasal ibadur rahman lah ni. Antara ciri-ciri ibadur rahman, esok cerita dia. Esok ada Tadabbur Center punya kuliah, Ibadur Rahman siri yang kedua daripada Ustaz Uzair. Okey. Ni antara ciri Ibadur Rahman. Antaranya adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Dia belanjakan harta perjalanan Allah, dia infak, lam yusrifu. Dia tidak apa? First kali, dia tidak melampaui batas. Dan juga dia tidaklah terlampau bakhil. So maksudnya apa benda? Sekali baca macam, mana perumpamaannya? Betul tak? Boleh tak Allah kata, belanjalah kamu bersederhana? Kan lebih senang nak sampai. Tapi kenapa Allah kata, tak terlampau sangat, tak terlampau bakhil? So kita lebih tahu. Nak katanya, setiap batang tubuh, dia tahu macam mana nak cari bila Allah bagi dua benda ni. Betul tak? So itu satu. Saya tak nak jelaskan lagi panjang. Nanti saya akan tutup dengan yang ni. Apa yang dikaitkan dengan saya sebut. Allahu Akbar. Bateri habis. Astaghfirullahaladzim. Boleh ambil charger tak? Kat sebelah. Okay, tak bersambung. Yang kedua, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang sekejap ya. Ada tak dalam ni? InsyaAllah ada. Dan surah Al-Isra. Allah sebut, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki wala tabsutha kullal bast. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu menghulurkannya. Macam mana tangan terbelenggu dekat leher? Macam mana jadi? Tangan terbelenggu di leher. Macam ni. Kan, terbelenggu di leher ataupun terlalu menghulurkannya. Janganlah macam ni ataupun janganlah terlampau ni. So di tengah-tengah macam mana? Ni, tengah dekat mana? Jangan macam ni lah. Faham tak? Apa simbolik Allah nak sampaikan kat dalam ayat ni? Jangan terlampau cekik, jangan terlampau ulur. Sama juga macam cerita tadi. Jangan bagi banyak sangat, jangan bagi sikit sangat. Tengah-tengah. Dan bila sebut tengah-tengah tu sekalian, ada satu patah Arab. Sebab tu saya kata, sekali baca tak nampak ada perumpamaan dalam tu, tapi hikmatus syuyuh. Sebab itulah bila syekh-syekh kita ni, mufassir kita ni dihidup pada zaman tu, ke depan. Dihidup pada zaman tu, tuan-tuan sekalian, dia ni terperasan, ada satu pepatah lah, ada satu perumpamaan yang sangat popular dalam kalangan masyarakat Arab ni. Lalu perumpamaan itu dinampak selepas tengok culture tu berlaku. Iaitulah dalam Arab ni ada satu pepatah, nama dia khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah, wasata. So tak terlampau banyak, tak terlampau sikit, tak terlampau lebih, tak terlampau kurang, tengah. Jadi nak katanya ada perumpamaan itu dia hidup dekat dalam masyarakat tu, norma-norma masyarakat. So kita dapat nampak benda tu selepas kita melihat norma masyarakat. So apa hikmah? Kenapa ada mathal kaminah? Sebab Allah nak bagi tahu, aku sebagai Tuhan kamu ada dekat dalam setiap inci ataupun setiap sudut kehidupan manusia.
culture kamu aku ada. Dalam diri kamu aku ada. Boleh faham tak? Sebab itulah kadang-kadang ada yang tidak diperlihatkan jelas tujuannya apa. Tujuannya adalah kita reflect balik pada diri kita dan masyarakat kita. Dengan cara Allah bercerita, Allah just boost up kita fikir balik. Kan? Sebab satu, bila sebut buat sedekah ni, kemampuan dia berbeza-beza. Kemampuan dia berbeza-beza. So Allah bagi dia punya dua cara, dua side. Kamu fikir macam mana? Yang dikatakan tengah-tengah tu. As long as pula Allah support dengan surah Isra kata, jangan terlampau melampau-lampau sangat, muslim yusrifu. Sorry. Jangan terlampau kamu cekik diri sangat, ataupun jangan terlampau kamu hulurkan sangat. Boleh faham? Sedekah boleh, tapi jangan saya mengorbankan diri kamu. Tu je lah. Kenapa belenggu leher kamu? Sebab cekik sangat mati. Hulur sangat kan habis semua. Just be moderate. Kenapa tak jadi? Oh, sekejap. Tak on Dah on dah? Dah menyala dah warna merah. Satu lagi sebab dia tak rapat rasanya kadang. Ataupun pelak tu rosak. Tapi it's okay. Teruskan lagi, tuan-tuan sekalian. Pada ayat yang sekejap ya, kita ambil ni. Okey, pada ayat surah Nuh ayat ke-71. Kalau ada Quran sangat-sangat baik. Surah Nuh ayat ke-71. Surah Nuh ayat 71 Okey. Surah Nuh ayat 71 Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala surah Nuh, sorry, ayat surah Nuh ayat 27. 71 pula. 71 tu surah dia. Ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ambil potongan dia saja. Wala yalidu illa fajiran kaffar. Allah kata, dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur dan ingkar. Baik, surah Nuh tuan-tuan sekalian, kalau kita baca, dia memuatkan doa-doa Nabi Nuh AS. Kalau kita nak baca surah Nuh dengan harapan, oh aku nak tahulah kenapa dia tenggelam, aku nak tahulah cerita pasal buat bahtera, you will not find anything in surah Nuh. Dan apa kelebihan dan keistimewaan surah Nuh, tuan-tuan sekalian? Keistimewaannya adalah satu-satunya surah yang nama surah tu surah Nabi Nuh. Nama surah tu surah Nuh. Dan cerita kat dalam tu 100% cerita pasal seorang Nabi yang nama surah tu, iaitulah Nabi Nuh AS. Hatta surah Yusuf, ada tak Nabi lain muncul? Ada? Nabi Yaqub? Ada? Nabi Muhammad, surah Muhammad, tak semestinya cerita Muhammad, ada cerita lain. Tapi surah yang namanya nama Nabi Nuh AS, cerita kat dalam tu 100% cerita Nabi Nuh. Tapi ironinya lagi adalah tuan-tuan sekalian, anda tak akan jumpa cerita sepenuhnya pasal Nabi Nuh dekat dalam surah Nuh tu. Sebaliknya kita akan tengok kompilasi doa Nabi Nuh AS dekat dalam surah Nuh. Kalau kita baca surah Nuh, kita akan jumpa kompilasi doa Nabi Nuh AS. Antara doa Nabi Nuh, bila mana Allah nak selamatkan dia daripada banjir besar tu, antaranya adalah dia pernah berdoa pada Allah, ya Allah, tolong matikan semua daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini. Matikan semua. Sebab wala yalidu illa fajiran kaffara. Mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang berbuat dosa lagi kufur dan ingkar. Kalau kau kekalkan mereka, kau hidupkan mereka yang kufur pada Allah ni, mereka tidak akan melahirkan umat lain, melainkan mereka yang umat-umat yang akan datang ni pun akan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali baca wala yalidu illa fajiran kaffara, tak nampak perumpamaan tu. Tapi ada satu pepatah Arab. Nampak tak? Ada satu pepatah Arab yang hidup pada bangsa Arab masa tu, yang disebut sebagai la talidul hayyatu illal hayyah. Maksudnya adalah tidak melahirkan ular kecuali ular juga. Nampak tak? Sekali baca pada ayat surah Nuh 27 ni, tak nampak perumpamaan tu. Tapi ada satu perumpamaan yang hidup dan sangat popular dalam kalangan masyarakat Arab, tidak akan melahirkan ular melainkan ular juga. So bila mana mufassir kita baca ayat ni, dia nampak inilah yang Allah maksudkan. Bila mana Allah sebut wala yalidu illa fajiran kaffara. Allahu akbar, kan? Hebat tak Allah Azza wa Jalla? Inilah hebatnya Allah. Satu lagi tuan-puan sekalian, saya nak tanya, Nabi Nuh alaihi salam
masa Allah perintahkan dia berhenti untuk melakukan dakwah dalam surah Hud, dia bukan berhenti sebab putus asa tau. Ada orang kata, bila saya tanya kan, kenapa Nabi Nuh AS berhenti berdakwah lepas 950 tahun? Dia putus asa Ustaz? Tak, dia tak putus asa. Allah arahkan dia berhenti. Allah perintahkan Nabi Nuh AS berhenti, tuan-tuan sekalian. Itu satu part yang kita kena tahu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, kita kena tahu juga dalam ayat ini, dalam surah Hud Allah cerita, Nabi Nuh AS bila Allah perintahkan wasna'il fulk, bina bahtera, dalam kepala Nabi Nuh tak tahu langsung yang umat dia bakal tenggelam. Belum tahu Tak tahu. Yes, bukan tak tahu, belum tahu. Istilah yang tepat, belum tahu. At that time, bila Allah perintahkan buat bahtera tu, Allah tak pernah bisik pun Nabi Nuh, aku nak tenggelamkan mereka semua. Tak ada. Satu, dengan geografi tempat Nabi Nuh duduk, macam tak ada possibility lah mereka akan tenggelam. Tak ada possibility yang mereka akan ditenggelamkan. Aku just bila Allah kata wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina, ikut dengan pandangan kami, dengan wahyu daripada kami, just buat. Hebatnya Allah rakamkan dalam surah Nuh, ani abudullaha wattaquhu wa ati'un. Nabi Nuh petunjukkan macam mana nilai ketaatan itu. Allah suruh sami'na wa ta'na, tak ada soalan. Tak ada soalan. Nabi Nuh tanya ke, awak kena buat? Tak ada. Just buat. Sebab itulah darjat paling tinggi bagi seorang Muslim lepas bertakwa adalah ati'un, taat pada perintah Allah. Itu peringkat tinggi, tuan-tuan sekalian. Peringkat yang sangat tinggi. Lalu tuan-tuan sekalian, bila time dia dah buat benda tu, masa tengah buat pun tak tahu umat dia bakal ditenggelamkan. Sebab air muncul daripada mana? Atas dan bawah. Orang sangkakan tenggelam satu tempat sebab atas turun, hujan banyak, lepas tu banjir, maka tenggelam. Tapi dalam surah Hud Allah kata macam mana air itu keluar? Wafaratan nur. Dia muncul air yang terpancar. Wafaratan nur. Air yang terpancar daripada bumi. Maka mungkin pada logiknya air hujan tak akan tenggelam tempat ni, ikut struktur geografi. Tapi bila Allah kata air itu keluar bukan daripada atas tapi daripada bawah, memang layak tenggelam tempat tu. So masa tu baru Nabi Nuh AS tahu yang umat dia bakal tenggelam. Masa tu baru tahu. Tapi tuan-tuan sekalian, hikmahnya dalam surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ni surah apa? Sebelum surah Nuh. Sebelum surah Nuh, surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, kalau kita tengok, anda buka surah Al-Ma'arij, ayat yang ayat ke berapa Surah Ma'arij, ayat yang ke, slide ni agak terganggu sikit ya. Ayat yang ke mana ni? Astaghfirullahalazim, sekejap. Mana ni? Surah Al-Ma'arij kan? Ada tak perkataan yakhuduna? Perasan tak yakhuduna? Yes, ayat ke-42. Fadharuhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Ayat 42 surah Al-Ma'arij yang nak dikaitkan dengan mathal yang saya nak cerita pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Saya kata tadi kan, Nabi Nuh AS bila Allah perintahkan buat bahtera dia tak tahu apa-apa. Tapi hakikatnya Allah dah bicara banyak benda dah nak menggambarkan yang umat dia bakal tenggelam. Antaranya adalah surah sebelum surah Nuh. Surah Al-Ma'arij, bila Allah sebut, oleh itu biarkanlah mereka wahai Muhammad tenggelam. Perkataan tenggelam tu dah muncul dah. Pada fizikal, umat-umat Nabi Nuh AS memang dia orang tenggelam dengan air. Tapi Allah kata, punishment fits the crime. Mereka mungkin fizikal tenggelam dengan air, tapi apa akibat yang telah menyebabkan mereka tenggelam dengan air itu? Sebab mereka tenggelam dalam kesesatan dan leka bermain-main dalam dunianya sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. So the hint is there. Tapi Nabi Nuh tak tahu. So isu tenggelam ni dah lama muncul lah. Nak katanya begitu. Allah dalam Quran ni, dia cerita tu, dia tak kadang tak one layer. Dia ada je banyak-banyak tempat yang kita kena cross check. So tambah-tambah kalau kita dah dapat susunan Quran sebegini rupa, adalah dikatakan sebagai munasabah bainas suwar. Ilmu keterkaitan di antara surah sebelum dengan surah selepas, ada pertemuan dia. So surah selepas tu cerita pasal nak kena tenggelam tu. Surah sebelum dah cerita, penutup dia bagi tahu pasal tenggelam.
So Allah kata punca mereka ditenggelamkan sebab mereka hanyut dengan dunia mereka. Antaranya apa benda yang umat Nabi Nuh buat sampai kena tenggelam tuan-tuan sekalian? Apa yang kemuncak? Satu, dia orang tolak Nabi Nuh. So dia orang sembah siapa masa tu? Berapa berhala? 5 berhala. Dia orang sembah 5 berhala. Dan antara kesilapan, sebab saya nak cerita benda ni, saya nak tanya kepada diri kita masing-masing. Benda tu berlaku tak sekarang? Yes, betul lah bukan kita sembah 5 berhala, tetapi satu idenya adalah penyembahan banyak Tuhan. Setiap manusia ada Tuhan tersendiri. Orang ni sembah tu, orang ni sembah ni. Pluralism. Ada banyak penyembahan berlaku. Satu. Yang kedua, ada pemimpin pada zaman Nabi Nuh AS disebut dalam surah Al-Malak, pemimpin yang menyeru jangan follow Tuhan Nabi Nuh AS sembah lima berhala ini. Yang kedua, yang percaya sangat pada 5 berhala tu menyebabkan kaum mereka percaya bukan sebab mereka nak percaya sendiri, tapi sokongan daripada pemimpin mereka. Pemimpin kata jangan sembah Tuhan Nabi Nuh AS, tapi sembahlah Tuhan siapa? Yang 5 berhala itu. Nak kata ada hari ini orang yang mampu beriman, tapi beriman mereka ni kadang-kadang satu, mereka beriman atas kefahaman mereka sendiri, tapi tidak dapat dinafikan pemimpin itu sendiri memberikan peranan yang sangat besar untuk mengukuhkan iman manusia. Zaman Nabi Nuh Allah murka sangat-sangat sebab apa? Pemimpin ni bukan ajak beriman pada Allah, tapi pemimpin dia ajak beriman kepada 5 berhala itu. Maka Allah tenggelamkan mereka. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya nak tanya, benda tu berlaku tak hari ni? Berlaku tak? So everything yang Allah cerita dalam Quran, walaupun umat tu dibinasakan, still ada kaitan dengan diri kita. Kadang-kadang kita cepat berlepas diri kan. Oh, tak ada kaitan lah dengan saya. Apa kaitan dengan saya? Saya tak buat benda ni. Cepat kita berlepas diri daripada ayat tu. Sedangkan Allah bagi tahu ayat ni nak suruh bicara pasal kita. Pasal kita. Bila sebut kita teman sekalian, kita tu bukan batang tubuh kita je kena consider. Kita suami, kita isteri, kita anak-anak, tu kita juga tu. Datuk kita, nenek kita, saudara kita, jiran kita, tu kita juga punya frasa tu. So lihat benda tu semua dengan pandangan kita, bukan pandangan aku je. So ini cara kita melihat semua benda yang Allah sampaikan dalam Quran. Sama ada dalam bentuk kisah ke, ataupun dalam bentuk mathal ke, perumpamaan ke, semuanya itu kena berbicara tentang diri kita yang besar tu. Bukan diri aku sahaja. Bukan diri aku sahaja. Boleh faham So ini antara ringkasan-ringkasan yang saya dah buat. Minta maaf tuan-tuan sekalian, saya tak tahu pula bateri saya secepat ini habisnya. Biasanya 40% cukup sejam setengah, tapi tak cukup. Allah alam kenapa hari ini. Saya minta maaf. Tapi itulah kesimpulan saya boleh katakan. Perumpamaan ini kita akan belajar dan kita akan pergi siri by siri. Dan insya-Allah pada bulan depan kita akan bincang satu lagi babak, iaitulah apakah peranan dia. Satu, kita dah cerita pasal falsafah dia. Now, apakah peranan bila Allah turunkan amthal, dan lepas tu kita akan bincang buku ni. So bulan depan kita akan start masuk buku ni. So bulan depan is more kepada teks daripada Al-Quranul Karim. So saya dah target dah 2 siri, kita akan habiskan teknikal punya cerita pasal amthal. Siri yang ketiga kita akan masuk ayat by ayat, ayat by ayat, ayat by ayat. So perumpamaan Al-Quran kita akan habiskan dalam lebih kurang dalam 10 siri lagi insya-Allah. So sampai hujung tahun lah. So start bulan 3 sampailah bulan 12 nanti kita akan habiskan ke semua ayat Quran yang berbicara pasal amthal insya-Allah. Itu target saya lah. InsyaAllah doakan. Tuan-tuan sekalian, dua-dua. Tapi saya dah ada shortcut dah tuan-tuan sekalian untuk anda mendapatkan buku ni. Iaitulah anda terus kerami je. Dia sedang buat promosi gabungan 2 buku ni sekali. Kan? Sebab kalau anda beli dengan saya, anda mungkin mahal 2, 3, 4 ringgit. Saya kira-kira balik. Tapi pergi Raudhah Al-Miqyas, anda beli couple 2 buku ni, anda dapat RM60. Dapat RM60. Beli terus 2 gabungan 2 buku ni. Yang ni untuk anda perkasakan teknikal. Tapi kalau anda ada kemahiran baca bahasa Arab, saya sangat cadangkan ikut buku yang saya baca. Iaitu cerita Al-Amthal fil Quran daripada siapa ni, adik kepada, ya Allah siapa ni, tiba-tiba hilang. Allahu Akbar. Nama orangnya saya lupa, astagfirullah. Tapi ada satu, tesis dalam bahasa Arab. Dan memang ternyata buku ni juga ataupun sekalian saya baca balik, banyak sumber-sumber yang diambil daripada tesis tu.
Tis-tis tu. Jadi buku ni kelebihannya adalah sebab dia terjemahkan dalam bahasa Melayu lah. So untuk kita mengetahui teknikal, buku ni adalah buku yang terbaik, saya punya pendapat. Dr. Sukti Osman memang telah buat satu usaha yang sangat bagus untuk mengkompilkan satu cerita pasal pembahasan Quran secara teknikal yang sangat akademik. So semua rujukan memang komplit. Dr. Suki ya, tempat doktor ya. Tempat doktor kita, Dr. Zulkifli. So boleh insya-Allah. Dua buku ni dirami rasanya masih lagi 60. Mudah-mudahan tak naik harga. Sebab kalau anda beli dengan saya memang mahal 3-4 ringgit. So 3-4 ringgit tuan-tuan sekalian boleh beli apa? Takoyaki. Beli takoyaki tuan-tuan sekalian. Okey, boleh tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Saya cukup sekadar tu. Ada soalan tak yang kita boleh bincang? Okey, sebab saya rasa technical punya definition saya dah settlekan. Saya dah bincang juga tentang apa falsafah dia, apa kategori-kategori. Kategori ada berapa tadi tuan-tuan sekalian, kita recall balik? Ada berapa jenis kategori dalam amsal? Ada 2. Yang pertama apa? Dalam bahasa Arab sebut dia. Tunjuk sikit kelas tadabbur center ni bahasa Arab. Musarrahah. Yang kedua kaminah. Okey, musarrahah ni apa benda? Ikut terjemahan yang saya bagi dekat dalam kurungan tu. Musarrahah apa benda? Dia muncul ataupun didramakan. Okey, didramakan. Macam tadilah kategori nombor 3 tadi kan, didramakan. Dia tak nampak masalah tu tapi didramakan dalam cerita tu. Okey, ada 3 benda dekat bawah tu dalam musarrahah. Yang pertama apa benda? Mathal yang disebut secara langsung. Yang kedua tidak disebut secara langsung. Yang ketiga dia ada 2 dekat bawah tu. Basit dan murakkab. Basit ni apa benda basit? Ingat, 1 unit sama dengan 1. 1 dengan 1. Murakkab ni apa? Dia bertali. Dia bertali. Dia bukan 1. Cerita pasal 1 tapi ada 3 pecah dekat situ. Ataupun 4 ataupun 5. Macam cerita pasal batu tadi pun cerita pasal 1 benda tak? Tapi pasal 3 kategori. Lagi, kaminah. Kaminah apa ni kaminah? Yang tersorok ataupun yang tersembunyi. Apa yang ada dekat dalam kaminah ni? Apa saya punya definition saya letak bawah kaminah tadi? Ya? Dia tak ada kalimah for sure dan dia tidak didramakan, tapi dia berlaku dengan pemerhatian mufassir-mufassir. So kalau baca sepintas lalu memang tak nampak mana perumpamaan dia, tak nampak. Tapi hikmah daripada kita punya syuyukh, kita punya masyayikh dekat atas ni, mufassir kita, melihat kehidupan disandarkan dengan apa yang Allah sebut, dia nampak pertalian tu. Maknanya culture tu dah ada. So bila Allah cerita, dia dikuatkan lagi. So bukanlah kita nak kata benda ni berlaku sebab ini culture orang Arab. No. Tapi Allah dah sebut dulu sebelum culture tu muncul. Gitu. So perumpamaan tu dah ada. Ada dalam tu. Tapi tersirat. So nak kata ini cara Allah menyelusup masuk ke dalam norma-norma masyarakat. Ramai orang kata peradaban ini ataupun adab sosial ni dia orang yang cipta. Mereka yang cipta. Tapi no. Allah dah cerita dulu dah. Sebelum mereka menamakan satu benda tu sebagai adat mereka ataupun culture mereka sendiri. InsyaAllah boleh faham So besar ni punya amsal ni. Dalam ni nanti kita akan bincang lagi dahsyat. Dan ada amsal. Amsal tu pula dipecahkan kepada tema-tema besar. Betapa besar kupasan dan perbincangan isu amsal ni tuan-tuan sekalian. Amsal tu satu dah untuk pisahkan daripada Quran tu pun juhud yang sangat besar dah tu. Kumpulkan semua perumpamaan letak dalam satu buku. Tapi hebatnya penulis ni dia pecahkan pula amsal tu kepada tema-tema dia. So tema bila mana Allah cerita pasal manusia, ni amsal yang ada pak. Sedekah ni amsal dia pak. Kadang satu manusia, perumpamaan ayat tu cerita pasal perumpamaan pasal benda ni. Tapi dalam ayat lain pasal manusia juga yang sama macam kategori tadi, tapi misalnya berbeza lagi. Oh, nak cerita benda tu pun lagi banyak lagi. Yang itu kita akan punya metod pembentangan mohon kepada tafsir dan tadabbur. Tafsir dan tadabbur. Masa tu kita akan tengok kenapa, kita akan bincang dari sudut bahasa, kenapa Allah guna perkataan tu, kenapa tak ni, kita akan bincang nanti insya-Allah. Itu masuk dalam siri ketiga nanti. So saya rasa saya dah ikut track 2 siri untuk technical, 3 siri dan ke atas untuk kupasan ayat saja insya-Allah. Boleh. Kat sini ada tak yang pandai menulis buku? Tak ada. Sebab saya berhajat sangat untuk kita keluarkan anak-anak murid saya ni, dia boleh keluarkan nota-nota apa yang saya sampaikan pada hari ini untuk dikompilkan jadi satu nota sampai cukup siri tu nanti. Orang nak baca 2 buku ni mungkin berat. Tapi biarlah anak murid saya ni menebar jasa
dengan membantu Tadabbur Center. Habis kelas ni, dengar kupasan saya, keluarkan satu nota ringkas. Mana lepas ni kan orang nak belajar Amsal fil Quran ni, Tadabbur Center dah ada satu dah nota kecil yang dihasilkan oleh pendengar-pendengar kuliah-kuliah ni, yang dia boleh kongsikan pada masyarakat. Sebab Tadabbur Center pun diwujudkan untuk tujuan untuk memasyarakatkan Quran ni. So itu je tujuan utama ni. So kalau ada daripada kalangan anda yang mencatat, rasa macam nak conteng-conteng, buat color-color sikit, boleh hantar kepada kami, insya-Allah. Kami akan meraihkan segala cara anda menterjemahkan dalam bentuk tulisan tu. Okey. Wallahu alam. Tak ada soalan Tak ada soalan? Ya, sikit. Macam contohnya yang kalau Allah kata, atau seperti orang-orang yang tiba hujan lebat dari langit, istai gelap belita, guru dan kilat, mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya yang di bawah cerita tu, Ustaz kan? Itu ada asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul. Kan? Jadi asbabun nuzul dan benda ni, ini bukan Amsal, Ustaz. Macam mana? Ini adakah di sebahagian daripada Amsal juga? Cerita mana macam soalan tadi lah kan? Perumpamaan juga kan? Dia letakkan tangan dia. Tetapi itu ada asbabun nuzul, ada berlaku macam tu kan? Masyarakat. So adakah dikategori sebagai Amsal juga? Adakah dikategori? Yes, sama. Sebab kadang-kadang keadaan Allah membuat keadaan tu macam cara dia menutup telinga. Allah boleh je kata dia tutup telinga. Dia tak nak mendengar. Tapi kenapa menyumbatkan jari ke telinga itu dirakamkan oleh Allah? Sebab nak kata betapa mereka tak mahu dengar sangat. Sebab asbabun nuzulnya adalah mereka bicara, siapa kamu nak bercakap benda tu? Siapa kamu nak bercakap benda tu? Sedangkan tidak mendengar apa yang bakal diperkatakan. Kepada apa? Bukan siapa. Sebab siapa lagi mereka dah bermasalah, apa yang mereka cakap itu, mereka menyumbatkan seperti dirakamkan oleh Allah, mereka menyumbatkan jari ke telinga mereka. So betul lah asbabun nuzul, cara Allah mendisplaykan benda tu pun dalam bentuk amsal. Didramakan. Sometimes macam itulah caranya. So bila drama tu wujud, barulah kita rasa macam, macam tu cara dia. Kita mungkin tak nak dengar hari ni, kita tak tutup telinga. Tapi bila dah tutup telinga tu, apa maksud dia? Satu, tak mahu dengar, dan tambah lagi tak beradab. Kan? Ada orang yang macam dia berlakon je dengar tapi tak dengar pun. Kan? Tapi bila dia telah menyumbatkan jari ke telinga, apa maksud dia? Tidak mendengar dengan tidak beradab pula tu. Tidak beradab. Tu antara benda yang ditashbihkan. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Tak ada dah. Wallahu a'lam. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekali lagi saya sangat berbesar hati atas kehadiran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati, mengganjari setiap langkah-langkah tuan-tuan